Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambung dekat apa ni? Janjang geometri. Saya kena turunkan kamu punya ni. Kita masuk bahagian seterusnya kat sini, permulaan. Ini kita perkenalan ya. Saya kenalkan saja tentang cerita pasal janjang geometri ini. Kemudian insya-Allah kita akan tengoklah contoh-contoh soalan yang agak hebat juga lah pasal janjang geometri berbandingkan janjang aritmetik, ada beza sikit je. Okey. Kita tengok saya punya modul ni sama dengan yang handout tu apa yang saya share tu sama. Okey. Janjang geometri ni formula-formula dia saja kalau kita tengok cerita dia. Janjang geometri adalah satu tujukan yang setiap sebutan kecuali sebutan pertama diperoleh dengan mendarabkan sebutan yang sebelumnya dengan satu formula tak sifar. R formula ini dinamakan nisbah sepunya. Maksudnya kalau kita ada satu janjang geometri macam ni lah. Contoh dia kat sini. Okey. Kita ada apa ni? Saya tulis mula 24, 12, 6 dan 3 kat sini. Tentukan jujukan berikut merupakan janjang geometri yang tekan nisbah sepunya. Dan bila tentukan janjang geometri kita kena tentukan yang nisbah sepunya dia sentiasa sama. Apa maksud nisbah sepunya? R. Apa formula R pula? Selepas bahagi sebelum. Jadi 12/24. Yang ini 6/12. Yang ini 3/6. Yang kita dapat kalau kita kecilkan kita dapat 1/2, 1/2, 1/2. Bila dia sama, maksudnya dia adalah janjang geometri. Dengan R sama dengan 1/2. Cerita dia lah. Untuk janjang geometri. Sama juga semua. Formula untuk janjang geometri. First ni dia cerita pasal R saja. Dia itu R sebenarnya walaupun nama dia nisbah, sebenarnya dia darab. Kalau R tu pasal 1/2 maksudnya dia 24 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Dia seolah-olah macam bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2 lah. Sama juga semua soalan. Kita tengok kat sini. 0.02 0.006 0.0012 0.0024 itu keluar. Jadi kita tengok sama, cek kat situ tentang dia punya R dia 0.006/0.02. Sini 0.0012/0.0006 0.00024 dengan 0.0012. Dia perpuluhan ke apa pun kita ambil sama je cerita dia. Kalau kamu tengok ni adalah apa ni? 0.03. Betul ke? Cek yang pertama 0.006 bahagi dengan 0.02 yang akan dapat 0.3. Yang ini 0.3. Jadi yang ini pun akan dapat sama iaitu 0. Bahagi dengan ini 2 pula. Dia tak sama. 0.0024. Saya kalau tekan kalkulator ni slow betul. 0.0012 kita akan dapat 0.2. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini tak sama. Ni dengan ni tak sama. Bila tak sama maksudnya dia bukan janjang geometri. Maksudnya dia kata tentukan. Bila dia bukan, dia tak ada nisbah sepunya. Okey? Sama. Yang lain sama cerita dia sama ni 36, negatif 108, 324. Negatif positif pun boleh, tak ada masalah. Kita hanya perlu tentukan tu je, negatif 108/36 dengan 324 per negatif 108. Ambil kalkulator je. 108 bahagi dengan 36. Kita akan dapat sini 3
negatif 3. Kemudian 324 bahagi 108 pun kita akan dapat negatif 3. Jadi yang ini adalah janjang geometri dengan nisbah punya dia negatif 3. Okey. Yang ini sama. Walaupun log pun kita boleh test. Iaitu log M kuasa 2 log M kuasa 3 log M kuasa 4. Cuma bila kamu tengok soalan log, kuasa 2 ni kena bawa ke depan dulu. Macam tu. Dia tak boleh bahagi terus. Nanti macam tu. Ini dapat kat sini adalah 2 log M per dengan log M. Jadi kita tinggal 2. Yang ini 3 log M per dengan 2 log M. Tinggal 3/2. Dah tak sama tu cukuplah stop. Maksudnya dia adalah bukan janjang aritmetik. Janjang geometri. Okey, kalau log kena bawa depan dulu. Jangan buat terus. Dah jadi cerita dia. Okey? Oh. Ya. Jadi kena macam tu juga Dia punya D macam janjang aritmetik juga Ini janjang geometri. Kita kena bahagi. Tapi dia kena samalah kan. Dia kena sama. Yang kita bahagi R kita. Yang ni R sebagai kita buat R. Sebab tu R tu ratio dia kena bahagi. Kalau sama, maksudnya dia adalah janjang geometri. Kalau tak sama, dia bukan janjang geometri. Sama ya kalau soalan janjang aritmetik pun sama dia bukan buat cuma janjang aritmetik kita cari D, janjang geometri kita cari R. Boleh? Boleh kan? Boleh. Okey, sebelah. Okay. Cari nilai sebutan ke N. Bagi setiap janjang geometri di bawah. Ini senang macam itulah formula dia. Kita hanya ada formula je. Formula kita apa? Tn. Tn sama dengan ARN tolak 1. Macam formula kat depan tadi kan. Ini formula dia untuk janjang geometri. Jadi apa kita perlu? Dia dah tunjuk dah. Bila kita tengok ni, macam itu saya ajar kamu, kena tengok A dulu. A dia adalah 8. R kita selepas bahagi 10. 4/8 sama dengan 1/2. Jadi apa T6? T6 adalah formula kita AR6 tolak 1. Sama juga dengan AR5. Ini mula-mula saya tulis. Lepas tu kita congak je kan. Siapa A kita? 8. Siapa R kita? 1/2 5. Kuasa 5. Tapi kalau tekan kalkulator pecahan susah sikit. Kita pakai apa? 0.5. Kita boleh bundarkan kepada perpuluhan kalau tepat saja. Tak tepat tak boleh. Okey, ambil kalkulator. Kita tekan je kalkulator terus. Jadi A kita 8 kurungan 0.5 kuasa kat situ 5. Kita akan dapat jawapan situ 0.25. Okey, ataupun dalam pecahan pun boleh 1/4. Okey, dia nak T6. Tapi kalau kita nak senarai pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak senarai kamu nampak 8/4/2 maksudnya apa? Bahagi 2. Bahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 1. 1 bahagi 2 1/2. 1/2 bahagi 2 1/4. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kalau sikit-sikit boleh macam ni. Senarai pun boleh. Dia mudah sikit. Okey. Sama juga B. A kita 240 B. R kita adalah 60/240. Ini 1/4. Dapat R. Cikgu pelan sikit cikgu. Boleh? Apa? Pelan sikit. Slow sikit. Okey. Jadi T7. Apa formula untuk T7 tadi? ARN tolak 1. Kita ringkaskan jadi AR7 tolak 1 tinggal 6. Gantikan saja. Siapa kita punya A?
240. R kita 1/4. Kita boleh buat dalam bentuk 1/4 macam tu. Kuasa 6, tekan kalkulator terus. Ataupun kita boleh tukarkan 1/4 kepada perpuluhan. Supaya senang nak tekan. Dapat jawapan. Okey, ini pengenalan untuk masuk formula je. Jadi A kita kat situ adalah 240. R kita 0.25 kuasa 6. Kalau jawapan dia pelik, kamu tukar saja kepada bentuk apa? Pecahan. Okey, saya dapatkan sini 15/256. Itu jawapan kita. Boleh? Ini guna formula je. Kalau kita guna senarai, dia akan jadi macam ni lah. 240, 60, 15. Dia bahagi 4. Dia bahagi 4 bahagi 4. Bila bahagi 4, 15 bahagi 4. Nampak? Bila bahagi 4, bila dah start pecahan, yang berubah hanya bawah je buka. Tengok. 15 stay nampak? 4 dia bahagi 4 lagi. Bahagi 4 lagi akan jadi 16. Dia jumpa 4 lagi. Lepas tu 15 jumpa 4 lagi, darab 4 lagi akan jadi 64. 15. Darab 4 lagi dia akan jadi 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau cara kita senarai. Ini cara formula. Dua-dua boleh buat kalau sikit. Tapi kalau banyak sampai puluh-puluh tak payahlah pakai senarai. Penat. Kita pakai formula je Okey. Tengok soalan C. Kita boleh pakai formula je. Besarkan. Besar sikit. Cikgu, janjang geometri ni selalunya untuk apa cikgu? Kegunaan dia nanti. Kita tengok soalan bila kita buat aplikasi ni, kamu akan nampak kegunaan dia. Banyak guna sebenarnya. Janjang ni banyak guna. Sebab dia adalah sesuatu siri yang ada pola tertentu yang tersusun. Jadi kita dapat teka macam ni, kita boleh teka sampai berapa banyak. Selepas dia apa, lepas ni apa, sebelah ni apa. Itu kita boleh teka. Okey, dia adalah susunan satu nombor pada satu pola tertentu. Itu penting. Lepas tu kamu tengok dia susun apa? Negatif 28, 14, 7, lepas tu apa. Kita boleh teka. Last sekali berapa? Kalau kita nak paling kecil ke berapa? Kegunaan dia banyak. Tapi kena belajar satu-satu, step by step. Bila kita dah faham asas dia, nanti kita buat soalan pasal aplikasi. Baru nampak guna dia kat sini. Tapi sebenarnya banyakkan yang kita belajar dalam pelajaran kita belajar dalam SPM, kita tak nampak kegunaan dia sampai satu masa nanti kamu dah sambung belajar nanti baru kamu nampak. Kamu ingat sebab apa? Dia seolah-olah contoh macam kamu ambil AdMath. AdMath ni macam Form 4 baru belajar. Dia seolah-olah Form 4 ni kau masuk tadika AdMath. Baru tahu ni AdMath. Rupanya dia dah belajar dah. Pasal apa? Nombor asas pun seolah-olah kita kalau tadika tu ABC kita belajar kat rumah. Pergi tadika baru kita belajar nak meja apa semua. Itu macam tu lah cerita dia. Kena faham asas dulu. Bila kamu pergi selanjutnya kamu akan nampak guna dia. Sebab tu AdMath bagi pelajar yang nak sambung belajar kat universiti, selalunya dia perlu ada AdMath untuk ambil kos-kos yang penting lah. Lepas tu kamu kawan-kawannya dia bukan nak kamu dapat A+, syarat minimum dia kredit. Tapi kita nak fight dengan orang. Zaman sekarang ni, kamu banyak persaingan tinggi. Tambah-tambah kamu perempuan. Persaingan sangat tinggi. Kalau lelaki tu kurang sikit sebab tak ramai. Perempuan ni ramai. Mana-mana sekolah kita tengok, top student perempuan. Kena fight. InsyaAllah. Okay. Macam C ni sama, dapatkan A dulu, negatif 28. R kita boleh ambil mana-mana nombor yang senang kita nak bahagi. Contoh saya ambil yang senang ni, negatif 7/14. Jadi kita akan dapat negatif 1/2. T10, formula kita dah hafal. Kalau T10 maksudnya AR9. Gantikan saja. A kita dah ada, negatif 28.
R kita negatif 0.5 untuk memudahkan tekan kalkulator kuasa 9. Tekan. Okey. 8 tu negatif 0.5 kuasa 9, kita akan dapat 7 per 128. Ini asas mula kan? Okey. Ini boleh buat, boleh cuba buat. Cuba buat dulu sebentar. Jadi 4, jadi R kita ni nombor senang kan, 1 dan 2 dah senang, 1 per 2. Jadi T11 adalah apa? AR10. Jadi A kita 4, R 0.5 kuasa 10, ambil kalkulator tekan, 4 0.5 kuasa 10, 1 per 256. Betul-betul juga, cantik. Okey. Sekarang kita masuk, dia soalan dia lebih kurang dia dengan jajar aritmetik. Cuma beza dia sebab geometri ni dicerita pasal darab dengan bahagi. Kalau aritmetik ni sebelum ni kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal tambah tolak. Okey, kat sini kita tengok. Cari bilangan sebutan. Apa maksud ni? Sebelum ni kita dah buat soalan masalah aritmetik tu. Tu cari n. Nampak? Apa maksud ni? Ini maksudnya kalau dia bagi macam ni, A kita 18. Ini kat mana? Bawah lah. Okay. A 18, R kita adalah 36 per 18, dapat 2. 2304 ni siapa? TN. 2304 sebab ada koma. Kan? Ini formula kita pakai apa? Apa formula kita? TN adalah AR N tolak 1 sama dengan 2304 masuk A kita 18 koma bracket R kita 2 N tolak 1 sama dengan 2304. 18 pindah dulu. Ambil kalkulator 2304 bahagi 18. Jadi kita akan dapat kat situ 2 kuasa N tolak 1 sama dengan 128. Okey, dia patutnya soalan ni pasal dia tukar jadi indeks, tapi saya lebih suka tak payah pening-pening pakai je log. Senang log pun boleh, iaitu N tolak 1 sama dengan log 128 bahagi dengan log 2. Tekan je kalkulator. Log 128 bahagi dengan log 2. Dia akan dapat situ 7. Jadi N sama dengan 7 tambah 1, 8. Kita boleh guna log. Untuk mencari kuasa, biasanya kita cepat-cepat lagi kita guna log berbanding dengan indeks. Indeks boleh juga, tapi kamu akan teka lah 128, 2 kuasa berapa, kamu hafal letak sama juga. Boleh kan? Okey. Boleh Syafika? Boleh. Boleh Cikgu, kalau log dekat janjang geometri ni nampak senang je. Kalau log dekat topik log, ya Allah. Dia memanglah kalau kat tempat dia sendiri dia tanya lebih sikit. Kalau kat tempat orang pinjam kan. Jadi jangan kata kau jangan lebih-lebih topik aku. Jangan kata kan. Sebab tu kadang-kadang kamu akan tengok dalam soalan log SPM dia start dengan janjang dulu. Sebenarnya dia nak fokus kat log, dia tengok log dia. Maksud tu log jadi gini. Baru kita pasal soalan ni sebenarnya fokus dekat log bukan janjang. Kan? Tapi kalau soalan dia macam main dia janjang, soalan problem solving, main dia janjang, dia pakai log last sikit untuk selesaikan janjang sikit je. Kemudian buat log senang je. Dan kebanyakan soalan SPM, kalau janjang geometri dia ada sikit pakai log, dan log dia adalah mudah macam ni lah untuk dapatkan kuasa saja. Tapi kalau soalan log sebenar, kalau bila biasa buat, okey, log ni dia lebih kepada pengalaman. Kalau kamu dah pernah buat soalan tu sekali, lagi sekali buat, ya, insyaAllah boleh buat.
Kan? Tapi kalau sekali tak pernah jumpa soalan macam tu, tiba-tiba keluar soalan log macam tu, memang pening. Dia kena, kalau jumpa soalan pelik-pelik, tengok, oh pelik ni, kamu kena dapatkan jawapan terus. Tanya saya pun tak apa. Snap je supaya kita takut macam tu masuk exam. Tu je. Okey? Jadi yang ini kita ambilkan lah. Senang je. A kita 96, R kita adalah ambil nombor senang 24/48 sama dengan 1/2. Yang ini siapa? TN kita sama dengan 3/64. Gantikan TN kita dengan formula dia ARN tolak 1 3/64. Siapa A kita 96, R 0.5 nak senang. Sama dengan 3/64. Cuba bila nak. Ni 96 pergi dulu. 96 akan pergi dulu. Kita ambil kalkulator dulu. 3/64. Kemudian kita bahagi 96. Dia jadi 1/2048. Jadi kalau kat sini kamu tengok, sini 0.5. Kalau contoh kalau kamu pakai 1/2, saya pakai contoh. Saya bagi 1/2 lah. Okey. Dalam log sebenarnya, kalau kamu jumpa soalan macam ni, atas satu, kita boleh matikan dia satu tu. Untuk log. Contoh kat sini saya boleh guna terus, saya kata buat n tolak 1 sama dengan log 2048 bahagi dengan log 2. Dia boleh mati satu tu, mati. Satu je boleh mati, nombor lain tak boleh. Satu je. Jangan nombor lain tak boleh kita. Okey? Macam ni. Tekan kalkulator terus. Tak payah kita tekan satu per lambat. Ini hanya mempercepatkan. Tekan kalkulator je. Dapat 11 kan? N tolak 1 sama dengan 11, jadi N sama dengan 12. Yang ini saya tunjuk ni sebab apa? Kalau kamu nampak 1 per, kita boleh jadikan dia buang aja satu tu, ambil yang bawah aja untuk nak gunakan log. Itu special case. Kadang-kadang log ni dia ada special case, dia akan tolong kita. Tengok keadaan tu. Okey? Tengok soalan C pula Boleh ikut lagi Sedekah? Boleh? Boleh. Okay. C pula kalau kau boleh tengok, A kita sama dengan 54. R sama dengan, saya ambil 6/18 sama dengan 1/3. Okay, kemudian yang ini adalah TN sama dengan 2/243. Okay, kat sini A 54, R kita 1/3, N tolak 1 sama dengan 2/243. Okay, jadi kita ambil kalkulator kita 2/243 bahagi dengan 54. Kita akan dapat 1/6561. Jadi kita boleh guna konsep tadi. Nampak? Satu atas buang. Yang tinggal kita boleh dapat N tolak 1 sama dengan log 6561 bahagi dengan log 3. Senang tekan kalkulator. Dapatlah jawapan kita 8. Oleh sebab itu N sama dengan 9. Ada guna dia. Satu per. Okey. Tapi ini penting. Ini bintang. Okey. Bila dia jadi positif negatif bintang. Dia pelik. Kita tengok macam mana. Kenapa saya kata dia pelik sikit Okey. A sama dengan 12. Okey. Kemudian kat situ R kita sama dengan negatif 24/12 sama dengan negatif 2. Jadi siapa ni? TN. TN sama dengan negatif 1536. Okey. Kat sini A, R negatif 1, N tolak 1.
sama dengan negatif 1536. A kita adalah 12. Kat sini R kita negatif 2. Okay, N tolak 1 sama dengan negatif 1536. Okay. Jadi kat sini negatif 2 N tolak 1 sama dengan negatif 1536 bahagi dengan 12. Kita akan dapat negatif 128. Okay. Bila kamu guna log, kalau negatif, kamu akan dapat syntax error sebab log tak boleh kira negatif. Cuma kat sini, kita anggap benda ni, ini adalah satu apa? Asas dia, base dalam bentuk indeks dia negatif 2. Yang ini negatif 128, dia tak ada masalah. Kan? Kita boleh tukar, jadikan dia positif sekejap. Kita let saja, jadi N tolak 1 sama dengan log 128 bahagi dengan log 2. Kalau tidak, kamu letak negatif, kamu tak boleh tekan log. Jadi kat sini kita akan dapat bahagi dengan log. Jadi kita akan dapat 7. N tolak 1 sama dengan 7, N sama dengan 8. Nampak? Kadang-kadang kamu jumpa, kalau asas ni, kalau R dia negatif tau. Kalau R dia negatif, kadang-kadang kamu akan dapat belah sini positif. Nampak? Yang belah sini positif, sama juga. Kamu hanya buang je negatif. Kita let sekejap. Sebab apa? Bila kita buat R kita negatif, nombor kita akan jadi, susunan nombor tu cantik, sama. Cuma negatif tu akan berselang-seli. Negatif positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif. Jadi kita anggapkan bahawa sebutan yang pertama positif. Yang kedua negatif. Ketiga positif. Keempat negatif macam tu. Ataupun kalau negatif mula-mula, lepas tu positif. Itu kalau R kita panggil R kita negatif. Macam tu. Dia selang-seli. Simbol tu tak membawa maksud janjang. Nombor tu akan jadi janjang. Nombor tu akan jadi susunan dalam bentuk nisbah. Tentu. Negatif hanyalah simbol yang berselang-seli. Itu kadang-kadang pelajar buat dia. Make error sangkut. Okey? Boleh faham ke? Maksudnya N tu 8 lah. N tu 8. Saya tak berapa faham sangat yang susunan negatif positif tadi tu. Dia kalau janjang tu. Kalau bila R kita negatif, kan? Susunan dia akan jadi janjang dia akan jadi apa? Positif negatif sebab apa? Katakan kita ada satu janjang, kita start dengan nombor 3. Lepas tu dia punya R kita darab dengan negatif 3. Nampak? Apa jadi? Dia akan jadi negatif 9 darab negatif 3. Nampak? Negatif dengan negatif akan jadi positif, iaitu 27. Nampak? Kan? Lepas tu kalau kita darab 3 lagi. Darab lagi dengan negatif 3. Dia akan jadi negatif balik. Kan? Negatif 81. Betul ke? Negatif 81. Kan? Jadi kat sini sebenarnya, kalau kamu tengok nombor dia, 3, 9, 27, 81. Yang ni pun janjang geometri juga. Tapi yang ini 3. R kita 3. Ni kalau negatif, sama je susunan dia. Negatif positif R kita kalau 3 dengan negatif 3, nombor dia akan jadi nombor yang sama. Simbol saja berbeza. Itu kalau janjang geometri. Aritmetik lain. Aritmetik kalau positif bertambah, negatif berkurang. Itu lain. Okay. Jadi kalau geometri, negatif R kita hanyalah simbol saja berubah. Nombor sama nampak. Kamu tengok. Yang ini negatif 3, yang ini 3. Nombor sama. Sebab darab kan cikgu. Sebab bila kita darab. Sebab tu kadang-kadang kalau kamu dapat satu benda tu, kamu tengok buat cari nilai N dapat make error. Maksudnya kamu kena check. Oh, itu sebab apa? Negatif positif tu. Dia jaga. Okay? Tapi biasanya jarang kita jumpa benda ni. Kadang-kadang dia soalan ni jadi pelik. Menyebabkan kita tekan kalkulator tak dapat. Sebab kita boleh check. Okay. Pelan-pelan kita pergi nombor 4.
Okey, nombor 4. 4 kat sini. Kalau kamu tengok, cari nilai hasil tambah bagi janjang geometri. Ini dia masuk hasil tambah terus. Formula tentang hasil tambah. Apa formula hasil tambah? Okey, formula hasil tambah janjang geometri ada dua sebenarnya. Kan, iaitu dia Sn sama dengan dia ikut, kalau kamu tengok saya tulis dia A kurungan per nampak. Kita letak A dulu. Kan? Kemudian biasanya yang bawah kita ni dia sama ada 1 tolak R ataupun R tolak 1. Dengan syarat yang bawah kita ni tak negatif. Okey? Contoh, kalau R kita besar, kita kena buat R tolak 1. Nampak? Formula dia macam tu, ada dua formula. Syarat dia bawah tak negatif, tu saja. Kan? Kalau yang ini jadi 1 tolak R, yang atas pun 1 tolak R. Letak je N, dah. Jadi formula hasil tambah. Kalau bawah dia R tolak 1, atas pun R tolak 1, letak je N. N dulu dekat R. Ini formula hasil tambah. Okey? Jadi biasanya disebabkan oleh R. Kita tengok contoh. Contoh yang ni Yang ini A kita 5. R kita 15/5 dapat 3. Dia nak singgah sebutan ke-7, maksudnya dia nak S7. Apa formula kita untuk S7? Formula kita adalah A, saya letak A dulu. Kurungan per, okey, tengok R. 3 tolak 1 ke 1 tolak 3? Itu kita buat. Supaya tak negatif. Jadi kalau 3 maksudnya saya akan tulis 3 tolak 1. Bila 3 tolak 1 saya akan masuk atas pun 3 tolak 1. Dekat 3 tu kuasa 7. Letak balik A bagi betul. A kita 5. Jawapan kita 3 kuasa 7 tolak 1/2. Tekan kalkulator. Jadi tekan kalkulator 5. 3 kuasa 7 tolak 1 per dengan 2. Dapat 5465. Nampak? Boleh faham ke, Rika? Saya nak tak formula ni. Boleh. Ya, sama ni tengok. Yang ini, R tolak 1 tu untuk positif, yang 1 tolak R untuk negatif kan cikgu? Dia syarat dia bila kita ganti kat bawah ni, yang ni jangan negatif. Tu je. Nampak? Dia kamu akan faham. Contoh kat sini, betul macam kamu cakap dia, maksudnya biasanya kalau negatif maksudnya kita akan guna apa? 1 tolak R. Betul. Jadi dia akan jadi positif lah. Kita tak nak negatif je. Jadi A sama dengan 4. Yang ini R sama dengan negatif 12/4. Dapat negatif 3. Bila negatif 3 sama juga sehingga sebutan ke-8. Saya buat turun S8, formula kita A. Kita 4. Kita buat 2 bracket dulu kat sini. Bawah ni negatif 3 macam mana? Kita akan buat 1 tolak negatif 3 macam tu. Okay. Jadi atas pun dia akan jadi 1 tolak bracket juga. Negatif 3 dalam bracket. Kuasa 8. Jangan tak letak dalam bracket. Negatif kena letak dalam bracket. Okey. Lepas tu ambil kalkulator tekan. Okey. Ini saya potong ni 4, ni 4 potong. Jadi yang kita kira adalah 1 tolak kurungan negatif 3. Power kena kat luar. Jangan kat dalam, kat luar. Kuasa 8. Baru betul dapat. Negatif 6560. Salah tekan kalkulator dapat 60. Salah tekan kalkulator tetap bagi jawapan. Tapi jawapan dia bagi itu adalah salah. Boleh faham? Boleh. Okey. Senang soalan ni dia akan jadi senang tengok. Sama. Nampak terus A sama dengan 32. Jadi R dia adalah saya ambil 8/-16. Senang sikit Negatif 1/2.
Okey, jadi kita nak apa? S10. A kita 32. Saya buat ni dulu. Okey, ni. Elok kita buat satu tolak negatif 1/2 tu dalam kurungan. Bawa naik atas sama. Satu tolak negatif 1/2 dalam kurungan kuasa 10. Dan sebab dia nombor dia negatif 1/2, kita boleh tekan kalkulator. Cuma kat sini kalau kita tekan kalkulator, kalau ramai-ramai, contoh tekan semua. Kalau tekan semua, maksudnya kita kena buat kurungan, 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 kurungan. Kalau tekan semua lah. Okay. Kurungan ni. Macam kalkulator saya sebenarnya tak payah, tapi sebab kalkulator biasa kena letak kurungan, saya pun letak kurungan. 1 tolak negatif 0.5. Salah 1/2 tu senang. Kuasa 10. Okey, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan, tutup kurungan lagi. Dua kali tutup kurungan. Okey. Bahagi dengan bawah pula. 1 tolak buka kurungan negatif 0.5. Tutup kurungan. Dapat jawapan kita. 341/16. Cuba kamu tekan kalkulator, sama tak dapat? Try. Boleh, Syarika? Boleh, boleh. Ya. Jadi carikan ni 40. A sama dengan 40. R sama dengan 36/40. CP4. Jadi 9/10. 0.9. Tukar tu senang. Okey. Jadi kat sini terus kita buat. Dia nak 12. S12. Sama dengan A kita 40. Saya buat kurungan dulu. Bawah kita 0.9. 0.9 walaupun dia positif, kita jangan buat 0.9 tolak 1, dapat negatif juga. Jadi sebab dia kecil nombor dia, kita kena tolak 0.9 juga. Sebab dia kurang pada 1. Jadi 1 tolak 0.9, cuma tak payah bracket lah sebab dia positif. Okey. Kuasa 12. Tekan kalkulator. Okey, 40 kurungan 1 tolak 0.9 kuasa dengan 12. Tutup. Kalau kalkulator yang tak ada pecahan, dia kena kurungan lah, lepas tu guna bahagi biasa. Apa? 1 tolak 0.9. Wow, nombor dia. Kan? Kalau macam ni nombor dia, macam mana tekan kalkulator? Macam mana nak tulis jawapan? Kita pakai point lah kan. Kalkulator kamu dapat point. Okay, letak point tak apa, tak ada masalah. Kita letak je. Bunda jangan kurang sangatlah, lebih kurang. Kita ambil 87.03. Kita ambil. Kita tak ambil dah macam ni, nak ambil pecahan je no lah. Berapa ribu cerita dia jadi. Boleh? Boleh
Cuba tengok Boleh Rebecca? Boleh, boleh. Boleh. Teruskan. Kita masuk bahagian seterusnya. Bahagian ni formula lain pula. Dia kenalkan formula lain pula. Ini kita panggil dia hasil tambah ketakterhinggaan. Hasil tambah ketakterhinggaan. Formula dia adalah S infinity. Hasil tambah ketakterhinggaan. Okey, formula dia air. A1 tolak R, air. Ini je formula dia. Okey, dia hasil tambah infinity maksudnya sebab nombor ni dalam apa kita panggil dia jajah geometri ni, kalau nombor tu makin kecil sampai kita tak tahu kecil mana. Sebab sampai kita kecil sampai dah dekat dengan kosong. Terlalu kecil. Sampai bila tak tahu. Sebab bila dia dah paling kecil nombor tu, itu kita panggil dia hasil tambah ketakterhinggaan. Nak campur semua. Kita nak campur semua nombor yang ada sampai infinity. Jadi jenuhlah kalau nak kira satu. Berapa nak cari n dia, tak ada. Jadi apa kita buat kat sini? Kita terus ada formula special ni formula ni. Dia lagi senang. Formula ni memudahkan saja. Okey, contoh macam ni. Tengok dekat B ni. A dia bagi 120. R kita kat sini adalah negatif 30 per 120. Negatif 1/4. Okey, jadi dia nak apa? S infinity. Formula kita A per dengan 1 tolak R. Itu je. Terus tekan kalkulator. Terus dapat. Okey, jadi 120. Kemudian kita bahagi dengan situ 1 tolak negatif 1/4. Kita dapat itu 96. Kalau tak ada formula dia jenuh juga. Kita ada formula. Ini contoh macam ni lah kalau orang tanya kamu lantunan bola pingpong. Kamu dah bola pingpong ni lantun. Toing 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 toing, makin lama makin sikit. Toing 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 toing, tengok tak payah bunyi ter. Betul tinggal. Berapa banyak jenuh kira lah. Kita boleh agak. Kita boleh kira lantunan ni. Bukan bilangan lantunan, tak boleh kira bilangan lantunan seperti infinity. Kita boleh kira berapa jarak bola tu bergerak. Nampak? Itu kegunaan kita kemudian. Okay. Bandul pun sama gak bandul pula dia. Dia goyang makin lama makin sikit. Kita boleh. Kalau nak kira satu jenuh tunggu bila bandul berhenti. Tak berhenti sikit lagi kecil pun bergerak lagi. Jenuh tunggu. Jadi kita boleh kira berapa dia punya
hasil tambah jarak pergerakan pandu ni. Sama tak? Boleh kira okey. Ini kita faham basic. Ini A kita sama dengan 21. R kita adalah 21/2 bahagi dengan 21. Kita akan dapat kat sini adalah 1/2. Okey. Jadi kat sini R dia dah dapat. Jadi S infinity adalah sama dengan A 21 per dengan 1 tolak 1/2. Tekan kalkulator je terus. Dapat 24 pula 42 balik. Okey. Okey. Ini kita panggil hasil tambah ketak terhinggaan. Okey. Yang ni pun sama. A kita 100. Kemudian R kita adalah 40 per dengan 100. Kita akan dapat 2/5 0.4. Okey. Jadi S infinity adalah sama dengan 100 per dengan 1 tolak 0.4. Sama, tekan kalkulator. Satu 166.67. Berapa boleh? Mudah ke? Boleh Syarika? Boleh cikgu. Okey. Apa dah jadi dengan DGR kita ni? Menang tak? Tak tahu. Sekejap, saya tengok sekejap. Stop. Okey, kalau kamu tengok kat sini, yang ini kita pecah kan? Ini maksudnya 5.21 campur dengan kat situ adalah 0.002 titik. Janjang kita yang ni. Jadi janjang kita ni A dia adalah 0.002. R kita sebab ada satu titik perpuluhan saja. Jadi S infinity kita adalah sama dengan 0.002 per dengan 1 tolak 0.1. Kan bila kamu ambil kalkulator, membahagi kamu akan dapat 1/450. Yang ini kita dah boleh tambah terus saja. Kalkulator akan tukarkan jadi perpuluhan. Jawapan kita oleh sebab itu jawapan kita adalah 5.21 campur 1/450. Itu kita campur je dengan 5.21. Kita akan dapat jawapan 4691 per 900. Dapat? Siapa? Sama-sama. Sama. Ataupun kita boleh buat nombor bercampur, betul? Nombor bercampur kita boleh buat dalam bentuk kat situ. Ya. Kita sendiri. 4691.
Dapat apa? Kita saya tak ada tukar. Saya tak pandai guna. 5191 per 900. Tentu kot. Ni boleh juga. Ini nombor bercampur. Yang ini pecahan tak wajar kan. Okey, yang ini mudah sikit lah sebab tak ada orang ke depan. Jadi kita buat terus. Dia akan jadi kat situ. A sama dengan 0.0132. Manakala R kita sebab ada 3 titik ke atas 0.001. Jadi S infinity terus akan dapat 0.0132 per 1 tolak 0.001. Okey. Dapat terus itu 22 per 1665. Dapat Syarika? Kalau kamu tekan kalkulator dia keluar balik soalan kita. Dia keluar balik cari titik. Okey, boleh? Kenapa saya dapat 44 per 333 cikgu? 44 per 333. 333. Oh, tu 0.0132 cikgu start dia. Starting tadi. Kamu start 0.132. Letak balik kosong. Okey, dapat. Kalau tak letak dia, bila kita tekan kalkulator yang ni balik, dia tak dapat. Dia jawab soalan ni, kita boleh test jawapan tu tak? Dapat jawapan ni, test balik lah. Ambil 22 per dengan 1665. Boleh kan? Dapat macam ni. Soalan dia tadi. Kalau pakai kalkulator ni, kalau kalkulator kamu pakai, dia akan ulang. 132, 132, 132 macam ni. Dia dapat benda yang sama. Okey? Jadi untuk hari ni setakat ni dulu. Kita tak buatlah soalan. Soalan banyak ni. Minggu depan kita akan sambung soalan pula. Macam mana nak ambilkan soalan-soalan penyelesaian masalah berdasarkan janjang geometri dan janjang aritmetik sekali. Kita ada soalan-soalan tapi kita akan buat janjang geometri dulu. Baru kita jumpa soalan-soalan exam. InsyaAllah. Boleh Jadi malam ni saya ajar basic je. Kamu dah boleh tengok balik yang mana buku soalan dalam buku teks yang sangkut tu boleh try dah buat. Okey. Okey Thank you cikgu. Kita jumpa lagi insya-Allah depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.